Mari jemaat sekalian kita berdoa. 让我们低头祷告。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 神啊，我们要学习你的真理。 Kami mohon kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. 恳求主在我们的当中工作， Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. 求主向我们每一个人说话， Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh bukan hanya menjadi pendengar-pendengar tapi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 好叫我们不只是成为一个听众，乃是成为施行神的道的人。 Berkatilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. 求主赐福给这两位仆人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祷告了， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 弟兄 jemaat 姊妹请 sekalian. 坐。 Saudara kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan November. 我们感谢神，我们在这个是第一个星期，在11月份里面。 Nah biarlah kita boleh terus semakin rindu dan semangat untuk menjadi serupa dengan Kristus. 让我们更加的思念，可以成为一位更像主的人。 Saya mengajak saudara mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 29. 让我们打开圣经，罗马书第8章第29节， Dan Matius 5 ayat 48, dua bagian ini kita akan bacakan. 还有马太福音第5章48节，我们将念这两段的经文。 Roma 8 ayat 29 akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia dan Matius 5 ayat 48 dibacakan dalam bahasa Mandarin. 呀，用印尼语念这个罗马书，然后华语念马太福音。 Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 马太福音第5章第48节，所以你们要完全像你们的天父完全一样。 Saudara, bagaimana kondisi gereja hari ini, saudara? 那么今天到底教会的状况是什么样子的呢？ Kalau saya mau umpamakan, saudara, kondisi gereja hari ini masuk di dalam sepertiga peribahasa Indonesia, saudara. 那么教会的情况就好像这一些成语。 Saudara, yang pertama adalah kondisi gereja hari ini seperti katak dalam tempurung. 就好像一个在井之内的井底蛙。 Saudara, apa yang dimaksud dengan katak dalam tempurung? 到底什么是井底蛙呢？ Hari ini banyak gereja yang merasa dirinya besar, dirinya hebat, saudara. 那就是那个教会认为自己很棒的， Banyak gereja yang merasa hari ini dirinya melakukan begitu banyak hal. 他认为自己的教会已经行了很多的大事， Tapi masalahnya di dalam tempurung. 但是问题是，他仍旧是在好像井底之 Jadi 内， bersuara 克制内 besar, tetapi terkurung di dalam tempurung. 在大的事情里面，他是被关着的。 Lalu yang kedua, saudara, seperti pungguk merindukan bulan. 第二呢，就好像一个他盼着那个月亮。 Saudara, tentu saja kita tahu arti ini adalah bahwa sesuatu yang tidak mungkin, bukan? 那就是一个不可能发生的事情。 Saudara, ini ada banyak gereja punya mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang indah. 很多教会有很多奇妙的大梦想， Bahkan membuat slogan-slogan yang begitu bagus di dalam pelayanan mereka. 可能他们在侍奉里面有很多的语言是这传播， Tetapi kenyataannya, saudara, tidak demikian, bukan? 但事实上是没有的。 Gereja pada akhirnya, saudara, tidak mampu melakukan dan mengerjakan mimpi-mimpi yang telah mereka canangkan 到 tersebut. 最后，这些教会都不能够实现他们所做的梦想。 Dan yang terakhir, saudara, kondisi gereja hari ini seperti katak dalam panci. 那么最后呢，就好像这个蛙呢是在一个窝里面的。 Saudara, hampir 2 tahun kita melewati situasi yang sulit, pandemi, saudara. 我们这2年里面通过了这个疫情， Dari ibadah konvensional berubah menjadi ibadah secara streaming. 在我们一般上的敬拜里面，我们换成了一个网络的沟通。 Dari yang tidak terbiasa menggunakan gadget untuk melihat ibadah di dalam YouTube sampai sekarang sudah sangat fasih dan ahli. 那么然后我们又用一些的仪器，好像电话或者是 YouTube 来看这个敬拜。
Dan pada akhirnya saudara, hari ini gereja saudara seperti katak di dalam panci. 那么今天教会一般上就好像这个在窝里面慢煮的一个蛙， Sudah terlalu asik, terlalu nyaman dengan kondisi yang seperti ini, sehingga dia lupa ada bahaya yang sangat besar yang mengancam. 他们太过于舒适了，所以他们忘记了，其实他们是身在危境之中。 Ibadah tidak lagi perlu dipersiapkan sedini mungkin. 但是如果他们能够预备好自己， Kalau saya mau datang ibadah, maka saya cukup tinggal 5 menit sebelum live streaming baru bangun. 可能是这个传播5分钟之前才醒过来。 Bahkan mungkin ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah tidak lagi menjadi ibadah yang dipersiapkan secara physically, saudara. 他们可能没有好好的预备自己来敬拜， Pakai pakaian tidur langsung ibadah. 他们可能穿着睡衣就进入敬拜了。 Bahkan mungkin kaki bisa sampai selonjoran naik ke atas meja 可能 sambil 他们的 ibadah. 脚也可以放在这个桌子上面 Dengar firman Tuhan sambil makan kuaci. 可能他们一边听到一边盖瓜子 Dan bahkan mungkin sambil setrika baju. 还是可能正在那个烫衣服， Saudara, kita terlalu nyaman. 他们真的太舒适了。 Kita merasa enak dengan kondisi saat ini. 我们觉得可能这个目前的情况是非常好了， Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang di dalam bahaya besar. 是我们没有了解到，其实我们是身在危境 Kita 当中， mengalami degradasi secara kerohanian. 因为我们的灵性慢慢的下降了， Kita tidak lagi memandang bahwa ibadah adalah sebuah perjumpaan saya dengan Tuhan. 因为我们没有在盼望呢，其实我们是要跟耶稣相见的。 Tetapi ibadah adalah sebuah tontonan. 那么敬拜就变成好像一个看戏的看台了， Tidak berbeda ketika saya menonton film-film di dalam siaran-siaran yang lain. 跟我看一切的电视节目或是电影片呢没有分别了。 Kalau pengkhotbahnya bagus, saya tungguin. 如果是好的节目，我就等着 Kalau mulai membosankan, ganti channel. 如果那个是不能看的呢，不好看的我就不要了。 Kalau pujiannya saya suka, saya nyanyiin. 如果是很舒适、很好听的歌呢，那么我就在唱了。 Kalau saya tidak suka, ya sudah diam aja. Gua Kan musiwan, nggak ada yang lihat. 如果不喜欢那首歌，我就安静了。 Saudara, bahkan pemimpin-pemimpin gereja pun berpikir hal yang sama, saudara. 最近的这些教会的领袖们，好像也是这样了。 Ketika kemudian pandemi datang melanda, yang dilihat oleh para pemimpin gereja adalah berapa jumlah viewernya. 那么他们的这个教会领袖呢，其实他们在这个疫情时间是看到底他们的节目有多少人在看。 Ketika viewer di YouTube channel gereja yang ketika menyiarkan streaming, jumlahnya kemudian sangat-sangat sedikit. 如果看到那个听众或者观众呢，非常少的话， Maka pemimpin gereja mulai resah dan gelisah. 那么他们这些领袖就觉得呢不舒服了， Dan mulai bertanya, apa yang kurang? 到底是缺乏什么呢？ Apa yang kurang? 到底是什么呢？ Sehingga 缺乏 ibadah akhirnya diset sebagai sebuah entertain. Ibadah diset sebagai sebuah entertain saja. 其实他们所做的是好像要来娱乐大众， Nah, saudara, ini bahaya, saudara. 其实这是危险的。 Inilah kondisi gereja hari ini, saudara. 这就是现今教会的状况。 Gereja sudah kehilangan arah. 那么教会已经失去了方向。 Seharusnya pandemi menjadi satu titik balik kita merenungkan kembali kerohanian kita di hadapan 其 Tuhan. 实疫情呢，是使我们成为一个转折点，就是要探讨自己本身的属灵生命。 Seharusnya, saudara, pandemi membuat kita memikirkan kembali apakah sungguh-sungguh kita adalah murid-murid Kristus. 疫情应该是使我们在探讨自己是不是成为主的这些门徒。 Seharusnya, saudara, pandemi membuat kita berpikir kembali apakah saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh. 而且疫情应该使我们能够认真的探讨，是不是我们认真的跟随主了？ Bukan karena fasilitas gereja. 不是因着教会有一切的设备， Bukan karena kemudian teman-teman yang di gereja. 并不是因为在教会里面有许多的朋 Tetapi 友， saya sungguh-sungguh mencari Tuhan secara pribadi. 乃是我本身认真的寻求主。 Sehingga ketika tidak ada kesempatan untuk bisa datang ke gereja bersekutu bersama, saya tetap beribadah kepada Tuhan. 所以只有我没有这个机会来这里敬拜的时候，我一定来这里，因为在这里我可以见到主。 Tetapi sayangnya, saudara, 2 tahun ini banyak di antara kita yang gagal, bukan? 可惜的是，这2年里面呢，有很多人失败了。 Nah, saudara, apa sih sebenarnya yang harus dituntut dari kehidupan orang percaya atau gereja hari ini?
那么到底呢，成为一个基督徒信主的人呢，什么条件是我们应该达到的呢？ Saudara, gereja ada untuk menjadi serupa dengan Kristus. 那么教会的存在呢，是要使我们成为像耶稣一样。 Saudara, tentu saja menjadi serupa dengan Kristus bukan dalam ciri-ciri fisik, saudara. 当然不是我们的这个外表身体像耶稣， Tetapi saudara di dalam karakter bersama dengan Kristus. 但是我们的人格应当像主耶稣。 Nah, untuk itulah saudara gereja ada. 这就是为什么教会要存在。 Tetapi bukankah seringkali keserupaan dengan Kristus menjadi sesuatu yang sepertinya niscaya kita lakukan, saudara? 时常呢，这个成为像耶稣呢，是好像一个不可达到的事情。 Betul, kita sering mendengarnya, 我们经常听到， tapi kerap kali kita tidak melakukannya, 但 saudara. 是我们没有做到。 Kita merasa menjadi serupa dengan Kristus, ya itu hanya sebatas sebuah slogan. 我们认为呢，像耶稣呢，这只是一个讲而已的，讲话而 Bukan 已， sebuah ciri atau upaya yang harus diusahakan oleh orang percaya hari ini. 并不是一个是我们应当认真去成就的事情。 Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapati bahwa keserupaan dengan Kristus bukan hanya sebuah slogan atau kerinduan orang percaya, 那么他读圣经的时候，我们知道更像耶稣呢，并不是一般般而已， tetapi juga serupa dengan Kristus merupakan kerinduan daripada Allah bagi gerejanya, saudara. 其次呢，更像耶稣呢，这是上帝所想念的，他愿意教会真的更像耶稣。 Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29, 当我们看罗马书第8章第29节时， saudara, dengan jelas di sana Paulus berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。 Saudara, perhatikan kata semua orang yang dipilih dari semula. 我们再看他说一切的人，预先所知道的人。 Ini artinya saudara, kehadiran saudara hari ini menjadi orang percaya itu sudah ditentukan Allah dari semula. 那就是说呢，现在你成为信主的人呢，其实老早之前就已经预先定了你是成为主的人。 Apa artinya saudara? 是什么意思呢？ Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang memang sudah dipilih dan ditentukan. 那就是你和我就预先被神所拣选了的人。 Dan ini memperkuat saudara doktrin perihal predestinasi. 那就是告诉了我们这些宿命论了。 Di dalam ayat yang ke-30, saudara perhatikan Roma 9 ayat 30, 第34节， saudara Paulus dengan sangat jelas menggambarkan bagian ini, saudara. 那保罗就很清楚的描述了这个意思。 Dan mereka ini yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dikatakan. Lalu mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. 第34节，预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。 Saudara, jadi kalau saudara dan saya hari ini menjadi orang percaya, 如果今天我们是成为信主的人， itu bukan karena saudara dan saya kepengen menjadi orang Kristen. 并不是你和我愿意成为基督徒， Itu bukan karena saudara dan saya kemudian tertarik dengan kekristenan. 也不是因为我们对这个基督教呢很吸引， Tetapi saudara dan saya sudah ditentukan dari semula. 而是你和我起初就已经被预先指定了。 Di dalam kekekalan Allah sudah menentukan saudara dan saya hari ini kita akan menjadi orang-orang percaya. 在神的永恒里面，你和我就已经被上帝指定了，我们要成为信主的人。 Dan Allah memanggil saudara. 那么神就呼召了你， Bukan cuma dipanggil tapi saudara dan saya dibenarkan. 不只是呼召了我们，而且我们就被称为义。 Status kita yang tadinya orang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan. 我们其实是犯罪的人、罪人，现在我们就成为义人了。 Tetapi tidak hanya sampai situ, saudara, tetapi saudara dan saya kemudian dimuliakan. 然后我们不停止的又被神称为得荣耀的人。 Nah, tentu saja saudara berkaitan dengan dimuliakan itu nanti beyond ya di masa yang akan mendatang. 当然，得荣耀是以后
未来的事情。 Tetapi prosesnya dimulai dari ketika saudara dan saya menjadi orang percaya. 但是现在我们就要经过这个过程，要成为得荣耀的人。 Nah, karena saudara dan saya sudah ditentukan, 那么我们已经被指定了， maka saudara kita sudah pasti, ya, dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, kamu juga ditentukan untuk menjadi serupa. 那么保罗告诉罗马的人说呢，那么我们就要成为像基督的人。 Jadi serupa dengan Yesus itu bukan pilihan. 那么像基督并不是我们可以选择的。 Kalau saya hari ini menjadi orang percaya, serupa dengan Yesus itu bukan pilihan, itu sebuah kewajiban. 那么今天我成为基督徒呢，我要像基督，并不是我所要选择的，但 Atau mau saya 这 bilang 是 adalah 指定了的， itu ada sebuah kepastian. 这是一定了的事情。 Karena saudara dan saya wajib menjadi serupa dengan Kristus. 那么你和我呢，就有责任成为像耶稣了， Karena Tuhan yang merancang, saudara. 因为神已经预备一切，计划一切， Tuhan menentukan saudara dan saya hari ini untuk menjadi serupa dengan anak. 是神已经老早预备好、计划好你和我成为像耶稣的人。 Justru heran sekali kalau ada orang-orang percaya yang tidak mau serupa dengan Yesus. 这是真的奇怪。如果有信靠主的人呢，他说他不要像耶稣， Atau malah karakternya berbeda jauh daripada Tuhan 或者 Yesus. 是他的人格呢差得很远呐、 Apakah betul orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? 我们这些人是不是真诚的，是信主跟主 Kalau memang dia 跟随主的 adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia sadar, dia tahu bahwa dia ditentukan untuk menjadi serupa dengan anak. 一个认真信主的人，他知道他应该更像耶稣。 Tetapi tentu saudara saya menyadari menjadi serupa dengan Kristus tidak terjadi secara semalam, bukan? 我知道更像耶稣，并不是一个突然之间发生的事情， Ada sebuah proses yang saudara dan saya harus jalani. 是你和我要经过一个过程的。 Itu sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-28. 那么在28节里面， Dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 保罗在第28节怎么说？我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。 Maka saudara di dalam proses menjadi serupa dengan Kristus, 那么在过程成为更像耶稣， kita perlu meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami. 那么我们要确定的相信，神呢在万事里边都一起的工作，使他互相效力。 Apakah itu hal yang baik? 那是不是好的呢？ Atau mungkin hal yang buruk? 或是这个不好的事情？ Apakah itu kesuksesan? 无论是成 Atau 功， mungkin itu adalah kegagalan? 或者是失败， Apakah itu sebuah kesukacitaan? 或者是喜乐， Ataupun mungkin lembah-lembah kekelaman? 或者是在低谷之内， Saudara, Allah bekerja di dalam segalanya ini 在一切的这些事情上呢，神在工作， untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. 就是为了要使我们得他的益处效果。 Kebaikan yang bagaimana? Menjadi serupa dengan Kristus. 就是要我们成为更像基督。 Saudara, ini harus sama-sama kita sadari, saudara. 那我们要一起的在了解这个事情。 Saudara dan saya sudah ditentukan dari semula untuk menjadi orang percaya. 那么就是你和我之前就已经被预定了成为信主的 Maka 人， saudara dan saya juga ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan anak. 而且我们之前也被神预定了要成为更像耶稣的人。 Yang kedua, saudara, 第二， keserupaan dengan Kristus adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. 那么更像基督呢，其实是我们向神表达我们的爱。 Walaupun tadi saya berkata ini adalah sebuah kewajiban, 刚才我说这是我们的责任 tetapi saudara menjadi serupa dengan Kristus adalah ekspresi kasih. 现在呢，更像基督是成为我们表达我们对主的爱。 Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, 那么，当我们看呢这个马太福音第5章第 Sepenggal 48 bagian 节的时候， yang seharusnya mungkin menjadi rujukan kita dari ayat 43, saudara. Maka kita melihat di sana sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit. 那么那时候耶稣是在山上呢传讲他的信息。
Saudara, Tuhan Yesus sedang menceritakan, menjelaskan kepada orang-orang atau pendengarnya pada waktu itu terkait dengan praktek mengasihi. 那么耶稣在那边教导他们到底如何表达他们的爱。 Tuhan Yesus berkata, kamu dalam mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 耶稣说：“你们听得到，你们就要能够爱人如己。” Lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 那耶稣说：“你就要爱你的仇敌，爱那些使你痛苦的人。” Saudara, Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada para pendengarnya bagaimana standar kasih Allah yang begitu tinggi. 那么耶稣告诉他们说，到底上帝的标准是这么高的， Bukan hanya tentang balas membalas. 不是只是报复人。 Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang lain, kata Tuhan. 如果你爱那些爱你的人，到底你有跟其他的人不信主的人有什么分别呢？ Kalau kamu membenci orang yang membenci kamu, apa bedanya kamu dengan orang-orang lain? 如果你恨恶那一些恨恶你的人，那么你跟其他的人有什么不一样呢？ Bahkan Tuhan Yesus kaitkan, kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, nggak ada bedanya dengan pemungut cukai. 如果我们爱我们那些爱我们的人，那么我们跟那些税务的人是没有分别的。 Dan Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu melebihi mereka semua itu? 难道你不是比他们的更多更好呢？ Kamu mengenal Allah. 你认识神， Seperti apa sih Allah kita? 到底神是什么样的？ Tuhan Yesus berkatakan, Allah yang penuh dengan kasih itu mengasihi semua orang. 神呢就是爱众人的神。 Dan mengasihi semua orang yang menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang baik. 所以说，太阳呢是照好人也照坏人， Yang menurunkan hujan bagi orang jahat dan bagi orang baik. 雨水也是供给好的人与不好的人。 Itulah Allah yang kita kenal. 那就是我们认识的神。 Dan kalau kamu mengenal Allah yang demikian, 如果你已经认识这一位 maka 神， seharusnya hidupmu merefleksikan kasihmu kepada Allah. 那么应当你的生命、你的生活就要表达的神这样的爱。 Maka di ayat 48 Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 所以耶稣在第48节里边就说呢，所以你们要完全，像你们的天父完全一样。 Nah, saudara, biasanya selalu sampai di bagian ini kita langsung banyak komentar. 有时候在这个经文里面，很多人就发表意见了。 Tuhan kan memang sempurna. 他们说神是完全的。 Saya ini manusia berdosa. 我是一个罪人啊， Masih hidup dalam daging. 我活在那个 Masih bisa marah. 肉体之内，我还 Masih 会 bisa benci. 我还会发脾气 Masih 啦， bisa kecewa. 我还会失望啊， Masih punya keinginan, nafsu. 我还有其他的肉体的情意啊， Enggak mungkinlah saya sempurna. 不可能啊，我们像神。 Berarti kalau gitu kita hapus saja ayat ini, saudara ya. 那么其实我们是自私的人， Setuju? 赞同啊，赞同啊。 Saudara, kalau kita hapus berarti kita tidak meyakini bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan? 那么我们就好像不很相信这是神的话了， Kita menjadi umat Tuhan yang lembek sekali, saudara. 我们成为一个软弱的人了。 Yang cuma kepengen ayat-ayat yang kita suka, yang kita rasa berat dan tidak suka, kita nggak mau pakai. 我们只是写那些我们喜欢的经文，不喜欢的我们就不去用它了。 Saudara, saya katakan itu bukan tipikal murid Kristus. 那不是真正属于神的门徒。 Seorang murid Kristus adalah seorang yang belajar tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan atau gurunya ajarkan. 一位认真的那个神的门徒，是一位真正相信而且确信的信主的话语的人。 Nah, saudara, ketika saya mempelajari bagian ini, saya mendapati kata sempurna itu dapat diterjemahkan telah mencapai tujuan. 那么这个完全的意思就是说，已经达到了目的， Sudah lengkap, 已经完全了， utuh, 已经是空虚的， dewasa. 已经是成熟的。 Nah, saudara, saya senang dengan terjemahan yang terakhir ini, dewasa, saudara. 我喜欢这个句叫做成熟。 Saudara, menarik sekali kalau kita membaca bagian 48 ini, kasih itu menuntut kedewasaan. Betul nggak, saudara? 那么其实爱呢是需要成熟的。 Biasanya kalau kita lihat anak-anak remaja saling suka satu dengan yang lainnya, 如果我们看这些年轻人，他们互相相爱的时候， lalu kita berkata apa? Cinta monyet.
我们说 cinta monyet, 我们 saudara. 说这是人的这个好像猴子的恋爱一样， Bukannya dia jatuh cinta sama monyet, 不 ya. 是对猴子发生相爱， Tapi suka lompat sana, lompat sini. 但是他的爱情呢是这里跳那边跳的，转来转 Bulan 去。 ini dia suka sama si A, 啊，这个月呢喜欢这个 bulan depan dia A， suka sama si B. 啊，下个月呢就喜欢这个 B。 Saudara, saya pengalaman di dalam pelayanan di dunia remaja, saudara. 啊，我对那个少年人呢有侍奉一段的 Ada 时间。 satu kali saya mendapati satu anak remaja. 啊，一天我遇到的这些年轻人， Hampir seluruh remaja putri maksudnya, saudara ya. Di remaja putri di gereja itu, semua sudah dia nyatakan perasaannya, saudara. 那么好像呢这一些属于女性的年轻人呢，他们就已经表示了他们的爱。 Jadi kalau dalam persekutuan remaja ada 40 anak, 20 laki-laki, 20 perempuan, 如果说一个团契里边有40位人，20位是女性，maka ，20位 yang 是男的， 20 perempuan ini semuanya sudah dinyatakan perasaannya sama dia. 那么这20位的女性呢，全部已经表示了 Dengan 他们 kalimat yang 的 sama. 心事。 Kamu mirip mantan saya. 他说你是属于我的， Saya suka sama kamu. 我喜欢你， Mau nggak jadi pacar saya? 你要成为我的 Nah, 对象 saudara 吗？ tahu ya, di kalangan anak remaja itu kan gosip menyebar lebih cepat ya. 你知道他们传播的是谣言是很快的， Satu berita jarum patah bisa sampai Papua, saudara. 一个小的事情能够传到很远的地方了。 Jadi langsung terkenal lah di kalangan anak-anak remaja putri 那么就在他们之间就传起来了， bahwa remaja ini dia suka menyatakan begitu ya perasaannya. Ya siapa aja deh pokoknya penting nanti yang kecantol ya dia dijadiin pacar begitu. 所以一下子人就知道了这一某某人呢，他喜欢哪一个某某人了。 Nah, saudara itu namanya cinta monyet ya. 这就是猴子恋。 Nah, saudara, ketika kita beranjak dewasa, kemudian kita menyadari bahwa cinta itu nggak demikian, bukan? 当我们成熟的时候，我们知道爱并不是如此的。 Cinta itu menuntut kedewasaan. 那么爱呢是需要成熟性， Bukan cuma sekedar suka, 不只是喜欢， tapi ada komitmen di dalamnya. 在里面呢应当是有 Bahkan ada 一个决定 penerimaan apa adanya. Ada satu penerimaan apa adanya. 就是在爱里面呢要能够完全的接受。 Kalau dulu waktu remaja penerimaannya ada apanya? 那么以前如果说什么都接受 Waktu kita bertambah dewasa, kita belajar menerima apa adanya. 当我们越成熟的时候，我们就 Cinta 学 menuntut 习， sebuah kedewasaan, saudara. 我们学习完全的接受。 Dan hanya orang-orang yang dewasa lah yang kemudian dapat mencintai secara benar. 那么只有那个已经成熟的人，他能够认真的去爱。 Tentu saja dewasa tidak berkaitan dengan usia. 当然，成熟跟这个年龄不一定的， Karena ada juga orang yang sudah usianya lumayan dewasa ya secara ukuran, tetapi tetap pemikirannya tidak dewasa. 有的人已经有了年纪，但是他的思想还不成熟。 Nah, saudara, dalam bagian ini kemudian Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu dewasa, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah dewasa di dalam kasih-Nya. 那么耶稣在里就是说，在这里说呢，你们要像神一样要成熟。 Nah, kalau kita merujuk kepada Efesus, surat daripada Paulus, saudara, Paulus mengatakan kita ini harus kemudian semakin hari semakin dewasa, bertumbuh dewasa ke arah Kristus. 那么在以弗所书里面，使徒保罗也是这么教导，我们要更像耶稣一样的成熟。 Maka saudara menjadi serupa dengan Kristus, berarti saudara dan saya dituntut untuk menjadi dewasa. 那么更像耶稣呢，就表示我们每一个人呢需要成为，就是在耶稣基督里面的成熟性。 Bukan lagi anak-anak rohani. 不是还是这个属灵的小孩， Apalagi bayi rohani. Yang selalu harus diemong, yang harus selalu diberikan susu, nggak bisa diberikan makanan keras. 并不是像小孩要给他这个牛奶啦，一直要给他吃的啦等等。 Jadilah murid-murid Kristus yang dewasa. 成为一个成熟性的门徒。 Di dalam suratnya Paulus pernah menegur satu jemaat. 那么保罗这么说的。 Paulus berkata, menurut ukuran usia harusnya kamu sudah dewasa. 如果按照那个岁数呢，你应当已经是成熟的人了。 Harusnya kamu sudah bisa makan makanan yang keras. 你应该能够吃那些硬的食物了。 Tetapi kenyataannya kamu adalah bayi-bayi rohani. 但是呢，事实上你们这些都是属灵的小孩， Yang masih terus diberikan makanan yang lembek, yang lembut. 还是需要吃那些软的食物。 Maka tidak heran saudara,
karakter Kristus tidak bertumbuh di dalam kehidupan. 所以他们的这个在基督里面的性格不成长。 Nah, saudara, mari kita bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang dewasa. 那么我们要成长，成为这个成熟的基督的门徒， Sehingga kita bisa merefleksikan kasih kita kepada Tuhan. 所以我们就能够表示我们对神的爱。 Francis Chan di dalam bukunya The Letter to Church, 那么 Francis Chan 在他的一本书里面说，给教会的书信， saudara, dia berkata demikian, sebuah gereja bertumbuh dewasa hanya ketika setiap bagiannya saling melayani sesuai dengan kadar masing-masing. 那么一个成熟的教会呢，就是说在里面的每一个部门呢，都能够互相的工作帮助。 Tujuan gereja ada bukan untuk ada semata, 教会并不只是为了存在而存在的， tetapi menghasilkan. 但是一定要产出来。 Apakah kita menghasilkan murid yang dewasa yang menyerupai Kristus melalui selalu melayani yang lain? 是不是教会能够产出来那一些已经成熟的信徒，是爱主的人，能够服侍主的人？ Apakah kita mengembangkan komunitas yang saling mengasihi sehingga dunia kagum? 这不是教会能够带出来一群真正爱主的人，使整个世界都惊讶。 Jika bukan ini yang dihasilkan, apa gunanya kita? 如果这个教会不能够这么行的话，那么到底它的存在有什么意义呢？ So, saya rasa pertulisan Francis Chan ini menjadi sebuah tamparan besar untuk gereja hari ini. 我相信这个 Francis Chan 的书呢，是对教会呢是一个巴掌。 Apa yang dihasilkan oleh gereja? 到底教会呢产出来什么样的东 Bukankah 西？ gereja hanya menghasilkan konsumen-konsumen rohani? 只是教会已经产出来了一些对属灵生命呢，只是 Yang 享 hanya 受而已。 senang dan suka saja dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan atau acara-acara gereja. 而只是产出来一些喜欢教会的大型教会的一些活动等等呢， Tetapi tidak pernah mau menuntut dirinya untuk menjadi murid-murid Tuhan. 但是这些人呢不真正的追求成为神的门徒， Bertumbuh di dalam komunitas. 不想在这个群体里面成长， Mengalami transformasi sehingga menjadi serupa dengan Kristus. 也不接受改变，成为更像耶稣。 Kalau itu tidak kita hasilkan, apa gunanya gereja hari ini? 如果我们没有带着更好的一群出来呢，到底教会成长、教会的存在有什么意义？ Gereja tidak ubahnya seperti sebuah kumpulan sosial saja. 那么这个教会就成为一般社会上的存在而已。 Saudara, tahun 1970 ada seorang pemain bola terkenal di Brazil. 在1970年时代，在巴西有一个足球的健将， Namanya Carlos Henrique Kaiser. 他是 Henry Kaiser， Nama punggungnya Kaiser. 叫做Kaiser。 Dan saudara, biasanya seorang pesepak bola itu senang kalau dia nanti dicatat di sebuah buku atau difilmkan, saudara. 足球明星当然他们很高兴，如果能够被拍成电影。 Tetapi Kaiser mendapatkan label demikian, saudara, ketika dibuatkan film atau buku. 但是他们写那个书或者是拍电影的时候是这么样的。 The greatest footballer never to play football. 最伟大的足球家，但是他没有打过足球。 Kalimatnya sarkas banget ya. 是很不好听了。 Seorang pemain bola terbesar tetapi nggak pernah main bola. 这个伟大的足球者，但是他没有打过足球啊。 Saudara, mungkin kita mikir, masa sih? 我们想到底是什么样？ Dia kan pemain bola. 他是一个打足球的人， Mestinya jago dong main bola. 他应该很会打足球。 Tetapi Kaiser tidak pernah bermain bola untuk membela timnya dia, saudara. 但是这个盖森呢，从来没有打足球，他也没有维护他自己的团队。 20 tahun dia berlaga di dunia persepak bolaan. 他20年在足球界里面， Dia dia masuk di dalam tim-tim yang sangat-sangat keren, saudara, di Brasil. 他在那些很出名、超凡的团队里面。 Terus kita mulai pikir, bagaimana caranya dia bisa masuk ya? 我们想到底他是如何进入 Saudara, 这 sebelum 样 dia 的团 masuk 队 ke？ klub-klub bola di Brasil yang sangat-sangat terkenal itu, 在巴西有一些非常出名的这些足球团队 dia，punya koneksi dengan para pemain bola sepak bola terkenal di Brasil. 他跟其他的出名的足球明星有一些关系。 Nah, dia entertain para pemain sepak bola ini. 他去服务他们呢。
Nah, karena sudah banyak menerima budi begitu ya, maka pemain bola itu tanya, "Lu kamu mau apa sih?" 那么结果呢，这些足球明星就问他，到底你想要什 Nah, 么呢？ Kaiser cuma bilang gini, "Kamu rekomendasikan saya sama pelatih kamu kalau saya itu pemain hebat." 那么开设就这么说呢，那么你告诉你的这个领袖说，我是一个很会打球的人 Cuma rekomendasi aja. 啊，只是告诉他 Oke, sisanya saya yang ngurus. 啊，其他的我自己来了。 Tapi kamu nggak pernah main bola, nggak apa-apa. Pokoknya kamu bilang aja saya pemain hebat, striker terhebat. 但是这个开设从来没有打过足球，他只是说他是最会打足球的 Nah, 人。 maka saudara dengan rekomendasi itu dia biasa masuk ke dalam klub sepak bola. 是不是经过这样的推荐，他就能够进入呢？ Nah, untuk memuluskan daripada misinya, saudara, dia cuma mau terima kontrak 3 bulan. 那么他只要签3个月的合同而已 Pemain mahal, jadi nggak mau lama-lama, saudara. 啊，他认为他是很贵的这个 Saudara, dia 足 ikut 球家 latihan. Ya, latihan sepak bola dia ikut, saudara. 啊，他参加这一些足球的练习。 Karena dia baru, maka dia jadikan striker cadangan. 他们因为他是新人，他就放在后备队。 Nah, saudara, ada satu momentum di dalam perhelatan, saudara membela klub timnya, maka dia diterjunkan oleh pelatih 那么有一次，他就被那个教练放进去打球 untuk menggantikan striker. 啊，就是在替代另一位 Nah, saudara, tentu saja dia coba-coba lagi pemanasan gitu, saudara. 啊， Ya. 他就在做热身运动了。 Nah, tiba-tiba saudara dia kepikiran gimana caranya supaya bisa keluar dari lapangan bola tanpa ketahuan. 那么他就想到底如何呢，能够去实行这些不被人知道呢？ Kalau enggak kan bisa repot, saudara ya. Dia main bola, dia ternyata nggak jago main bola, udah ditonton semua deh sama orang. 因为他会不会打球了，人家一下子就看见了。 Nah, kebetulan saudara ada penonton pihak lawan yang kemudian menyerukan suara atau kata-kata yang tidak mengenakan terkait dengan klub bola itu. 啊，在那个时候呢，刚好在这个对面的那一些观众有发出了不好听的话语， Langsung saudara Kaiser punya ide yang brilian. 那么他就有一个想法， Dia masuk lapangan, 他跑进了这个对 dia langsung lari ke arah Bangcang. supporter bola itu. 就跑去那个人， Dia ribut sama supporter bola. 他就跟那个人呢吵起来了， Alhasil dia kena kartu merah. 那么他就被拿到了这个红卡，就出去了， 然后 Selamat, 就认为 saudara. 他已经 Ya. 好了， Nah, 没 saudara, 事情了。 di dalam ketika itu dia kemudian dipindah lagi ke klub yang lain, saudara. 那么之后他又派去别的团队 Saudara, 了。 di dalam klub yang lain, saudara, ketika dia baru masuk ke dalam klub itu dia sewa supporter. 他进入别的组织里 Kan 面， biasanya kalau peralihan pemain sepak bola itu suka pakai ada wawancara begitu, saudara ya. 一般上呢，进入新的团队呢，他们就有这个Nah, 象 saudara, 征性的问话。 supporter Bayern ini menyerukan Kaiser, Kaiser. 那么 Wah, 很 ya. 多人就在呼喊该社的名字， Seolah-olah dia adalah pemain hebat, saudara. 好像看起来他是非常了不起的 Dan 一个 tentu 足 saja 球家。 banyak hal lain yang dia lakukan, saudara. 他做了其实很多的错事。 Maka dunia mencatat Kaiser adalah penipu terbesar di dalam persepak bolaan dunia. 那么在足球界里面，他就出名了，就是一个欺骗子， Seorang pemain sepak bola tapi nggak pernah main bola. 一位没有打过足球的足球家。 Saya khawatir itu terjadi dengan hidup kita hari ini, saudara. 我是害怕呢，这样事情发生在信主的人里面。 Seorang murid Kristus tapi tidak pernah serupa dengan Kristus. 他自认是神的门徒，但是他没有更像基督。 Kalau gereja tidak menghasilkan murid yang dewasa yang menyerupai Kristus, 如果教会没有调教出来这一些灵性上成长更像耶稣的人， untuk apa gunanya kita ada hari ini? 那么到底今天我们的活着有什么意义呢？ Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Ya Tuhan, kasihanilah kami. 哇，求你怜悯我们， Jangan biarkan kami menjadi murid-murid Kristus yang tidak serupa dengan Engkau. 我们不愿意成为不像主基督的门徒， Tetapi biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh semakin dewasa. 我们要成为一个成熟的门徒， Semakin mengenal Engkau, 更加的认识你， semakin kami mengekspresikan kasih kami kepada Tuhan. 而且我们能够更了解你，能够向你表示我们对主你的爱。 Sehingga sehari demi sehari Tuhan membentuk kami. 我们每一天都能够跟主
Terima kasih Tuhan. 谢谢你，主， Berkati kami semua. 求你祝福我们每一个人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。